insya-Allah. Kita mulakan kuliah malam ni dengan sama-sama kita membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi kiram wa ashabihi izam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Maksudnya, adakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanya saja orang-orang yang menerima peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitulah orang-orang yang diberikan akal yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu faman ya'ba ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Maksudnya Rasulullah SAW telah bersabda, setiap daripada umat aku masuk ke dalam syurga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu sahabat bertanya dengan Rasulullah, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah SAW menjawab, barang siapa yang taat padaku maka dia masuk syurga. Barang siapa melakukan maksiat padaku, mana ingkar kepada arahanku, maka mereka termasuk dalam kumpulan orang-orang yang enggan. Alhamdulillah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Tuan Imam kita, kemudian yang saya hormati juga, yang saya muliakan Tuan Bilal, seluruhnya pengurusi surau, jawatan kuasa, sidang jamaah, muslimin muslimat, mukminin mukminat, rahmat ta'ala insyaAllah. Jadi malam ini kita sekali lagi dapat bersama untuk kita sambung kuliah kita, pengajian kita, kitab Qalbun Salim. Kau suap apa tuan? 71 atas sekali. Hadis ke? Muka surat 105. Lidah boleh membawa sebab seorang ahli hikmah. 71 seorang ahli hikmah. Satu kalau ini okey. 72 lah. Seorang ahli hikmah berkata, la qudira kalam minan nas. Betul tak? Betul kan? InsyaAllah. Kita masih lagi dalam pembahasan tentang lidah ataupun lisan. Lidah ataupun lisan lah. 105. Ini masih lagi pembahasan kejahatan paling banyak disebabkan oleh lidah kan? Kejahatan paling banyak disebabkan oleh lidah. Ketahuilah lidah adalah anggota yang paling banyak dan paling besar terjebak dalam kejahatan. Oleh itu kamu naklah sentiasa menjaganya. Betul tak?
Kemudian tidak ada yang boleh menolong kamu untuk terlepas daripada kebinasaan jidah, melainkan dengan menjauhkan diri daripada orang ramai ataupun selalu diam, kecuali apabila perlu untuk bercakap, seperti ketika belajar, mengajar dan memberi nasihat. Jadi disebut dalam kalam ini, kata musannif, kalau perlu menjauhkan dirilah, tapi janganlah melakukan diri selalu macam mengajuk kan. Dia tengoklah menjauhkan diri itu macam mana. Menjauhkan diri itu kalau seandainya banyak sangat kemungkaran berlaku, so kita jauhkanlah diri. Dia kalau seandainya kita kena tampil lah. Takkan kita nak kena sembunyikan diri. Kita diperlukan untuk memberikan pendapat, betul tak? Kita diperlukan untuk memberikan pendapat, so kita kenalah bagi pendapat. Tak bolehlah kita duduk diam je. Kalau diam dalam mesyuarat, mana setuju. tak nak kena terimalah keputusan mesyuarat. Sebab diam, dia diam tu tengok macam mana keadaan dia. Kalau dalam meeting diam, mana setujulah. Okay. Tapi kalau dia lain selain daripada meeting kan, dalam public ke ataupun kat mana-mana, maknanya kita perlu bersuara, kena bersuara lah. Kalau tak, diam tu lebih baik daripada kita bercakap-cakap. Apalagi kalau kita punya cakap tu boleh menimbulkan pergaduhan, perbalahan, perbantahan. So lebih baik diam daripada kita bercakap. Jadi seorang ahli hikmah berkata, "Lau qutiral kalam indan nas min fiddatin bayda'a fil qiyas." Sekiranya dinilai bicara yang baik pada manusia adalah seperti perak murni dalam perbandingan. Diperbandingkan seperti perak lah. Lau qutiral kalam indan nas min fiddatin bayda'a fil qiyas. Sekiranya dinilai bicara yang baik pada manusia adalah seperti perak murni, seperti perak dalam perbandingan, sudah tentu kita digalakkanlah berbicara dengan bicara yang baik. Kemudian iza lakana samtu min a'li zahab fafham hadakallah adabut talab. Oleh itu sudah pasti diam akan seperti emas tertinggi, maka fahamilah semoga Allah Ta'ala memberi petunjuk dalam adab menuntut ilmu. Izan oleh itu, izan mana oleh itulah. Lakana samtu, nescaya adalah diam itu, min a'liz zahab. Ini merupakan setinggi-tinggi emas. Fafham, oleh itu faham oleh kamu. Hadakallah, semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Hadakallah adab talab, dalam adab kita menuntut ilmu. Dalam adab kita menuntut ilmu. So dalam adab menuntut ilmu ni lebih baik kita diam, senyaplah, dengarlah apa yang guru kita cakap, apa yang dicakap oleh ustaz kita, dengarlah baik-baik. Fahamlah apa yang dicakap tu. Catatlah apa yang dicakap. Walaupun ada masanya boleh kita percaya. Kalau kita lihat kepada kitab Ta'alim Muta'alim, kitab At-Ta'alim Muta'alim, kitab adab menuntut ilmu kan, di situ ada adab menuntut ilmu. Apa adab menuntut ilmu? Antaranya, bila guru kita bercakap, kita dengarlah. Bila dibuka soalan, baru kita tanya. Ini mula habis cakap, dia dah potong. Mula habis cakap, dia dah potong. Jadi ini merupakan tidak ada adab lah dengan guru itu. Itu juga kalau kita ada kawan kita, ataupun kita cakap dengan orang lebih tua pada kita, bagilah dia bercakap dulu. Dia habis bercakap, baru boleh kita bercakap. Jadi kalau ada dua bercakap, siapa nak dengar? Dua-dua bercakap, si A, si B bercakap. Jadi siapa yang nak mendengar? Mana satu kita nak dengar? Jadilah bagilah seseorang cakap dulu, si A cakap dulu, lepas tu si B cakap. Gitulah. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut."
Maksudnya barang siapa yang beriman dengan Allah Ta'ala dan juga hari akhirat, falyakun khairan, maka hendaklah berkata benda yang baik, au liyasmut, ataupun lebih baik dia diam. Kalau tak boleh cakap benda baik, diam. Daripada kita menyampuk orang cakap tu, ataupun kita mencarut, ya kan, tak apa benda tak cakap, lebih baik diam. Diam itu lebih baik daripada kita bercakap. Walaupun bukan semua tempat kita boleh diam. Jangan kita anggap orang kata semua tempat boleh diam. Tak. Kalau sesuatu kemungkaran berlaku, tak boleh kita diam. Mestilah cuba kita tegah, kita tegur, kita bagi nasihat dan sebagainya. Kalau seandainya kita tegur, kita bagi nasihat, dia tak nak dengar, kan? Itu terserahlah pada dia. Allah Ta'ala lebih tahu apa yang akan berlaku kemudian. Baik. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Amr al-As pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, man samata naja. Man samata naja. Barang siapa yang diam, barang siapa diam, nescaya dia selamat. Barang siapa diam, nescaya dia selamat. Nampak tak? Kenapa kebinasaan daripada lidah ni sangat banyak. Tak terkira kita kebinasaan dia. Maklumlah kita ni bukan orang yang maksum. Bila kita bukan orang maksum, mana kita selalu buat kesilapan dan kesalahan. Kadang lidah kita ni lebih tajam daripada mata pedang. Dan lidah kita ni pun dia juga boleh jadi doa. Dia juga boleh jadi doa. Apalagi kalau kita cakap benda-benda yang bukan pada anak kita. Kita cakap benda-benda yang bukan kat cucu kita. Jadi kita mendoakan dia lah sebenarnya. Kita doakan dia. Sebabnya kita cakaplah benda-benda yang baik, bagi nasihat pada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik pada dia untuk menerima apa yang kita katakan tadi, insya-Allah. Baik, kemudian diam daripada perkata yang tidak baik adalah suatu kebaikan dan keutamaan seperti yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajah, bi kasrati samti takunu hibah. Bi kasrati samti takunu hibah. Dengan banyak diam, disitulah terdapat kewibawaan. Dengan banyak diam, disitulah terdapat kewibawaan ataupun harga diri. Hebah, kehebatan kita lah. Rasulullah SAW pernah bersabda, kan, naklah kamu cuba sebaik-baiknya elakkan daripada bertengkar. Naklah kita sebaik-baiknya untuk usaha untuk hinakan diri kita daripada bertengkar. Kerana bertengkar ni adalah perbuatan syaitan sebenarnya. Walaupun pada masa itu kita berada yang benar, disebabkan apalagi disebabkan kita berada yang benar, tak semestinya kita nak bertengkar. Ada orang bila dia rasa dia berada yang benar, jadi dia suka bertengkar. Dia demi untuk mempertahankan pendapat dia lah. Dia benar, kan? Tapi Islam menekankan pada kita, janganlah kita bertengkar. Mujadalah ni bertengkar lah. Ataupun takhasam ni berbantah, berbalah. Sebabnya Rasulullah SAW pernah bersabda, kan, ayatul munafik salasah. Tanda munafik ada 3. Pertama, iza haddasa kazaba. Apabila dia berkata-kata, dia berbohong. Iza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia mungkirkan janji. Yang ketiga, wa iza utmina khana. Apabila dia amanahkan, dia mengkhianati amanah. Ada satu riwayat pula menyatakan, ditambah satu lagi, wa iza khasama fajaro. Apabila dia berbantah, berbantah, maka dia melewati daripada had perbantahan. Sampaikan tangan naik, kaki naik dan sebagainya. Campak ni, hancurkan ni dan sebagainya. Itu hasil daripada diri yang terdapat dikawal lah. Ataupun hasil daripada perbuatan lidah tadi lah.
Asalnya lidah, tapi dia membawa kepada menjurus kepada seluruh badan dia, kebinasaan. Baik, seterusnya pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muaz bin Jabal kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Sayyidina Muaz bin Jabal berkata, wahai Rasulullah, pesanlah sesuatu kepadaku. Lalu Rasulullah SAW mengeluarkan lidahnya yang mulia dan bersabda, kamu hendaklah menahan ini. Kamu hendaklah menahan lidah kita. Betul tak? Kemudian dia bermaksud, kamu hendaklah mengawal lidahmu yang seperti lidahku ini daripada berkata sesuatu yang dilarang oleh syarak. Benda-benda tegang larang, maka nak tegang. Tapi kalau kita digalakkan membaca Quran, berzikir kepada Allah, mencakap benda-benda yang baik-baik, itu digalakkan banyak kan? Digalakkan banyak. Membaca Quran kan memang digalakkan banyak kan? Membaca surah-surah lazim, membaca wirid-wirid tertentu yang menekankan kepada asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita digalakkan memperbanyakkan nama-nama Allah, kerana setiap benda itu mendapat pahala daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada kita cakap benda yang mengganggu tu, yang membawa kepada kita pada dosa. Baik, seterusnya di belakang lagi tadi 73, afdalul ibadah as-sumtu wa intizarul faraji. Ibadah yang paling afdal ialah diam dan menunggu jalan keluar. Wa intizarul faraji, dan menunggu jalan keluar. Jalan keluar apa ni? Dia tak sebutlah kat sini. Seafdal-afdal ialah dalam ibadah ialah iaitulah berlaku diam dan wa intizarul faraji, dan menunggu jalan keluar. Apa maksud jalan keluar ni? Jalan keluar daripada masalah tadi lah. Menunggu jalan keluar daripada masalah tadi. Jalan keluar untuk mendapat kemenangan, kegembiraan. Kerana asal makna faraji ni kegembiraan ataupun faraha, gembira. Intizarul faraji sebut dalam kitab Al-Bayan fi At-Tabyin. Kemudian Hasan Basri pernah berkata, imla'ul khairi khairun minas samti was-samtu khairun min imla'i syarri. Imla'ul khairi khairun, mengajarkan sesuatu kebaikan lebih baik daripada diam. Was-samtu, dan diam, khairun, lebih baik, min imla'il syarri, daripada mengajarkan keburukan. Nampak? Jadi mana kita mengajar benda baik lebih baik daripada kita diam. Apalagi kalau kita ni memang suka bagi nasihat ke orang, ataupun memang suka berceramah, kita suka berceloteh, mana kita punya cakap benda tu bukan cakap sia-sia lah. Adalah input-input kan, ilmu-ilmu yang kita boleh kongsi ke orang lain. Seorang guru sudah tentu dia kena banyak bercakap. Kalau guru diam dalam kelas, anak murid pun diam. Ataupun mungkin guru anak murid dia akan macam-macam, berdenang sayang dia, kena guru diam. Kalau dalam kelas, guru tak boleh diam, dia kena banyak bercakap, kulu kele dalam kelas kan. Sambil dia mengajar, sampai membawa alat bantu mengajar, lah macam tu. Jadi kalau guru diam je macam mana? Dalam peperiksaan kena diam. Siapa bercakap dalam periksa memang kena tendang keluar lah. Mana ada tempat perlu diam? Dalam mahkamah kena bercakap. Kalau tak bercakap, maknanya kita berada di pihak yang kena tuduh. Mana benarlah apa yang dituduh pada kita kalau kita diam. Semana hak orang yang kena tuduh ialah membela diri di dalam mahkamah, tak boleh diam. Dalam peperiksaan tadi kena diam. Setelah penjaga peperiksaan memberi arahan dan sebagainya, okey, lepas tu semua kena diam.
Kalau cakap habis, maka dibatalkan peperiksaan tadi, maka kenalah keluar. Tak layak lagi untuk menduduki peperiksaan. Dalam kelas, guru kena. Baik. Kemudian dalam berceramah, kalau boleh adanya dua hala. Tidak hanya seorang bercakap, maknanya ada orang lain pun bersoal jawab dengan kita. Tapi jangan sampai pada perbantahan lah. Ada orang dia mengambil kesempatan. Ambil kesempatan bila penceramah dia potong cakap penceramah, lepas itu berbalah, angkat suara dan sebagainya. Ini satu adab yang tidak baik lah. Sepatutnya biarlah penceramah habis penceramah dulu, barulah kita mendengar, bertanya pula soalan-soalan macam tu. Baik, seterusnya Sayyidina Ali pernah menyatakan la khaira fi samti. Okey, la khaira fi samti anil ilmi ma la khaira fil kalam minal jahli. Tidak ada kebaikan dalam diam daripada ilmu, seperti mana tidak ada kebaikan dalam perkataan yang jahil. Masya-Allah. Sama macam tadilah. Tidak ada kebaikan dalam diam daripada ilmu. Semana dalam ilmu kena bercakap. Apalagi kalau orang yang bercakap tu meminta idea dan juga pandangan kita, kenalah bagi idea dan juga pandangan. Jangan kita diam je tu. Cuma macam dalam pengajian ilmu, pengajian kuliah ke, kuliah ilmu, kuliah agama dan sebagainya, ini lebih baik dia diam. Nanti kalau dah dibuka soalan, barulah kita bertanya soalan tadi. Kalau tidak kan kita tak ada adab lah dengan guru kita. Betul tak? Dalam pengajian pondok contohnya, pengajian pondok pun macam tu juga. Dengarlah tu guru tu cakap, dengar yang tunduk kan, catat ataupun tobit. Catat atau tobit apa yang dikata oleh tu guru tadi. Macam tu. Baik, seterusnya, siapakah Muaz tadi? Muaz bin Jabal, nama sebenarnya Muaz bin Jabal Al-Khazrazi. Beliau dilahirkan di Madinah, memeluk Islam pada umur 18 tahun. Masya Allah, 18 tahun dah masuk Islam. Kemudian dia pandai berbahasa, seperti mempunyai serta mempunyai tutur kata yang indah. Rasulullah SAW pernah memuji dia, yang aku masukkan umatku yang paling alim tentang halal dan haram ialah Muaz bin Jabal. Masya Allah, dia orang yang paling alim tentang berkenaan halal dan haram. Riwayat daripada Tirmizi. Kemudian beliau meninggal dunia pada tahun 18 Hijrah, ketika terjadinya wabak di Jordan, pada umur usianya lah 33 tahun je tu. Je tu. Baik, seterusnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tentang menunjukkan sesuatu yang boleh membawa kebinasaan. Sayyidina Abu Bakar pernah memegang lidahnya dan berkata, ini yang boleh membawa aku ke semua tempat kebinasaan. Ini yang boleh bawa aku pada tempat kebinasaan. Itulah lidah tadilah. Tu pula untungnya orang bisu. Orang bisu pun ada kelebihan dia. Sebab apa ada kelebihan dia? Kerana dia tak bercakap. Bila tak cakap, tak adalah dosa lidah, tak ada. Dosa suara tak ada. Cuba orang bisu, dia tak boleh berinteraksi dengan orang lain lah, sebab dia bisu. Dia hanya menggunakan bahasa syarat je. Kita pun nak faham bahasa syarat pun kita belajar bahasa syarat. Tak belajar bahasa syarat pun kita tak faham. Kan? Tak faham, mesti kena belajar lah. Tu dia punya cantiknya bahasa syarat ni. Perlukan belajar. Sehingga kalau tempat lain, kalau kita tak belajar memang tak faham lah. Orang bisu, orang pekak, orang tuli dan sebagainya. Yang teruk sekali memang tiga-tiga dia tak ada. Ni paling teruk lah. Maknanya dia bisu satu, pekak satu, tuli satu. Bisu, pekak, tuli. Macam tu. Dalam Quran ada perkataan bisu, pekak, tuli, tu tak? Dalam Quran ada. Ayat tuju pada siapa? Bisu, pekak, tuli ni ditujukan kepada golongan munafik. Summun bukmun umyun fahum.
Summun umyun fahum la ya'qilun. Mereka itu pekak buta tuli. Mereka itu pekak buta tuli. Apa maksud pekak buta tuli ni? Adakah betul-betul pekak buta tuli? Tidak. Mereka tak pekak, mereka tak buta, mereka tak tuli. Tapi Allah Ta'ala membuat satu perumpamaan ataupun pemisalan, penserupaan, mana orang yang jenis orang yang tak suka mendengar ni, benda-benda baik ni, tak suka melihat benda baik, tak suka cakap benda baik ni, ataupun suka orang kata lidah bercabang, depan cakap lain, belakang cakap lain, itu dikatakan summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Mereka itu pekak buka tuli dan mereka tidak berakal. Ayat 7 pada golongan munafik ya. Yang mana golongan munafik ini ialah orang-orang yang berpura Islam. Depan Rasulullah SAW dia nyata mengendakwa beriman pada Allah. Belakang dia memusuhi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga orang kafir pun jatuh juga, dalam Quran pun sebut juga itu. Quran pun mereka juga sebut pekak buta tuli, gitu. Pekak buta tuli. Kan? Malahan kan? Siapa yang ada mata tak mau melihat, mendengar, telinga ada telinga tapi tak mau mendengar, akal tak mau mikir, mereka itu seperti binatang ternakan. Al-am wahum adal. Mereka itu seperti binatang ternakan, malah lebih teruk daripada binatang ternakan. Nampak? Baik. Kemudian syair tentang bahaya lidah. Pesyair menyatakan luka yang disebabkan lembing boleh sembuh dengan mudah, tetapi tak sembuh jika luka disebabkan oleh kata-kata. Ini bahaya kata-kata ni. Ni bahaya kata. Itu cerita kan berkenaan lidah kan. Cerita kan berkenaan dengan apa tu? Dengan orang yang dekat dengan raja tu. Orang yang dekat dengan raja. Lepas tu ada seorang lelaki tu kan, yang didengki lah. Dia bagi makan apa tu? Makan benda yang tu lah, bau tu kan, bawang. Dia bagi makan bawang kan. Apa terjadi pada orang tu yang bagi makan tu? Akhirnya dia sendiri mati. Akhirnya dia sendiri mati. Dia cuba nak mengenakan orang yang soleh tu. Orang soleh tu selalu bagi nasihat pada raja. Jadi dia nak fitnah lah, konon nak fitnah lah, supaya raja membunuh orang soleh tu. Last siapa yang kena bunuh, dia balik kena bunuh. Itulah perancangan dia. Tapi perancangan Allah Ta'ala dia tak tahu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah Ta'ala juga mereka merancang. Dan Allah Ta'ala itulah sebaik-baik perancangan. Kan? Allah Ta'ala sebaik-baik perancangan. Semua orang merancang. Orang baik ke, orang jahat ke, orang munafik ke, semua merancang. Tapi perancangan Allah Ta'ala itulah yang biasanya berjaya. Perancangan dengan perancangan manusia. Boleh? InsyaAllah. Baik, seterusnya. Kemudian kita lihat beliau ialah Abdullah bin Osman bin Amir At-Taimi, dikenali sebagai Abdullah bin Abu Quhafa. Ini nama sebenar Abu Bakar ni. Sekarang kita tahu nama sebenar dia. Nama sebenarnya Abdullah bin Osman bin Amir At-Taimi, dikenali sebagai Abdullah bin Abu Quhafa. 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Dan meninggal dunia setelah 2 tahun Rasulullah SAW wafat. 2 tahun muda. 2 tahun muda daripada Rasulullah. Siapa ni? Siapa? Kata Abu Bakar kan? Betul tak? Beliau adalah Abdullah bin Osman bin Amir At-Taimi. Tapi atas tu Sayyidina Abu Bakar 108. Betul kan? Sayyidina Abu Bakar pernah memegang lidahnya berkata, ini yang boleh bawa aku ke semua tempat kebinasaan. 2 tahun muda daripada Rasulullah.
dan meninggal dunia selepas 2 tahun Rasulullah SAW wafat. Sahabat Rasulullah yang paling rapat dan termasuk orang yang paling awal masuk Islam, mengikuti semua peperangan bersama Nabi Muhammad SAW. Meninggal dunia pada Selasa waktu Maghrib dan Isyak 8 Jamadil Awal 13 Hijrah, ketika umurnya 63 tahun. Jenazahnya dimakamkan di sebelah makam Rasulullah. Abu Bakar lah, betul tak? Abu Bakar lah, macam tu. Cuma dia kata 2 tahun muda daripada Rasulullah. Nampak? Maknanya dia 2 tahun muda daripada Nabi, dan meninggal dunia selepas 2 tahun Rasulullah SAW wafat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Nampak tak? So maknanya pak mentua dengan mana siapa muda? Abu Bakar lah. 2 tahun muda daripada Rasulullah. Mana Rasulullah lagi tua daripada dia. Nampak? Menantu lebih tua daripada pak mentua. Menantu lebih muda daripada nampak? 2 tahun muda daripada Rasulullah, maknanya menantu lebih tua daripada pak mentua. Nampak? Menantu lebih tua daripada pak mentua. So jangan heran berlaku kan. So Samsul tak ada masalah kan. Boleh lah cik lagi kan, yang muda-muda tu. Tak? Ke situ pula kan Ustaz kan. Baik, 2 tahun muda daripada Rasulullah. Nampak? Jadi maknanya Abu Bakar tu dia lagi muda daripada Rasulullah, dan meninggal dunia selepas 2 tahun Rasulullah wafat. Nampak? Sahabat Rasulullah paling rapat dan termasuk orang yang paling awal masuk Islam, mengikuti semua peperangan bersama Nabi Muhammad SAW. Meninggal hari Selasa waktu Maghrib dan Isyak. Jenazahnya dimakam di sebelah makam Rasulullah SAW. Nampak? Abu Bakar lah. Kita heran lah. Tak heran lah. Jangan kita heran lah kalau seandainya pak mentua lagi muda daripada menantu. Pak tua daripada menantu. So nak panggil apa Kalau pak mentua lagi muda menantu, jadi kita nak panggil apa? Menantu tu nak panggil apa? Pak mentua tu ayah kan? Walaupun muda kan. Ayah. Tu dah. Ayah lah kan. Walaupun ayah lagi muda daripada menantu. Ayah lagi muda daripada menantu. Betul tak? So boleh Seterusnya, anggota mengikut lidah. Anggota mengikut lidah. Kamu nak ingat bahawa perkataan yang baik membawa kebaikan kepada seluruh anggota badan, dan perkataan yang tak baik sebaliknya membawa keburukan kepada semuanya. Kenapa? Kerana lidah ni macam raja. Lidah tu macam raja. Mana kalau baik lidahnya, baiklah anggota dia. Kalau buruk lidahnya, buruklah anggotanya. Dia macam raja lah, ikut dia perintah. Anggota badan ni ikut dia perintah raja. Kalau dia buat baik lah. Kalau buruk lah. Nampak? Tapi bila yang menanggung nanti siapa? Yang kena balasan dosa siapa? Seluruh anggota badan lah. Seluruh anggota badan. Walaupun yang memberikan arahan tu lidah aja. Seterusnya, Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri menyebutkan bahawa ketika manusia berada di waktu pagi, semua anggota akan merujuk kepada lidah dan berkata, dengan nama Allah, kami mohon kepadamu supaya engkau selalu berada di atas petunjuk yang benar. Kerana jika engkau lurus atau benar, kami pun akan lurus atau benar. Jika engkau bengkok, kami pun bengkok juga. Ini kata Said Al-Khudri. Dia merujuk pada lidah.
billah wa billah, dengan nama Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, supaya engkau selalu beri petunjuk yang benar kepadaku. Kerana jika engkau lurus, maka kami lurus. Jika engkau bengkok, maka kami bengkok. Jadi tunjukkan lidah tadi lah, peranan lidah. Salah peranan dia. Kemudian Sayyidina Malik bin Dinar pernah berkata, apabila kamu merasakan hatimu keras, badanmu lemah, rezekimu seperti tertahan, maka ketahuilah engkau bahawa engkau telah berkata-kata yang tidak memberi manfaat kepadamu. Nampak? Kalau hati kita ni keras, badan kita lemah, rezeki seperti dia tertahan-tahan, susah nak dapat rezeki, asalnya perbuatan siapa tuan-tuan? Lidah kita lah. Lidah ni kadang-kadang celupa. Lidah ni kalau cakap benda-benda bukan-bukan. Lidah pun kadang-kadang mengutuk Allah. Kutuk Allah. Hujan tak habis-habis kan, panas tak habis-habis kan. Walaupun zahiratnya macam tak kutuk, tapi sebenarnya kutuk Allah. Salah macam tak redha dengan apa yang berlaku kan. Allah Ta'ala pun, aku bagi kau panas pun kau bising, aku bagi kau hujan pun kau bising. Tak? Bagi panas bising, bagi hujan bising, apa lagi yang aku nak bagi ni? Apa tak? Jadi manusia itulah keadaannya. Memang suka membantah, dan juga manusia ni suka komplain. Suka komplain tu komplain ni terhadap kejadian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syair pernah berbunyi, jirahatus sinan laha ittiam wala yalta'amu ma jarahal lisan. Jirahatul lisan kan, jirahatus sinan laha ittimam wala yaltamu ma jarahal lisan. Terjemahan dia ada? Ada tak? Tak ada. Tak ada terjemahan. Tak ada terjemahan. Tak ada. Kita sebut sini terjemahan dekat mana? Syair, dia sebut syair je, tapi tak disebut terjemahan dia. Baik, seterusnya baik. Kemudian kita lihat pula 3 jenis perkataan. Ketahuilah perkataan boleh jadi taat atau maksiat, atau harus yang sia-sia. Pertama, taat. Pertama, taat. Jika ia taat seperti menyuruh melakukan kebaikan dan melarang daripada melakukan kejahatan, maka pahalanya adalah sangat besar. Betul lah kan? Yang kedua, maksiat. Jika dia maksiat, maka menyebabkan seksa yang kamu tak mampu menanggungnya. Sayyidina Mu'az pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hal yakubun nas ala ujihim aw manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Tidak ada yang menyebabkan muka dalam neraka, tidak ada menyebabkan manusia dalam neraka atas muka atau hidung mereka, melainkan apa yang dituturkan oleh lidah mereka. Hal yakubun nas ala ujihim aw manakhirihim illa khasaidu alsinatihim. Tak ada yang menyebabkan manusia dalam neraka atas muka dia atau atas hidung dia, melainkan apa yang dituturkan oleh lidah mereka. Dalam lidah mereka. Betul tak? Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi melihat ada gulungan yang menggunting lidah daripada neraka kan. Gunting lidah tu, lepas tu dah putus tu kan, disambung semula. Kemudian digunting balik, dah putus tu kan, dia nak orang walaupun potong tu dia mengaung terpekik, terlolong dan sebagainya. Panjang balik lidah tu, digunting balik, panjang balik lidah kan. Itu ialah balasan daripada umatku yang suka mengumpat, mencaci, mencela dan sebagainya. Itulah balasan lidah mereka.
Baik, seterusnya yang ketiga harus tetapi sia-sia. Maksudnya tidak memberi manfaat. Jika ia harus yang tidak memberi manfaat, maka malaikat kiraman katibin akan mencatatnya sebagai perkataan yang tidak memberi kebaikan dan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalamnya tercatat perkataan yang sia-sia. Mereka kemudiannya membacanya di hadapan Allah Ta'ala pada hari kiamat, hari yang penuh dengan huru-hara yang dahsyat, ketika manusia dalam keadaan lapar, dahaga dan tidak berpakaian telanjang. InsyaAllah tuan-tuan, itulah suasana kiamat besok. Nabi Muhammad SAW pernah menyebutkan manusia besok di hari kiamat besok akan bangkit dalam keadaan tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Mana ada pakaian? Pakaian dah hancur. Betul tak? Dunia pun dah tak ada dah, hancur lebur dia dari musnah Allah Ta'ala. Jadi mana ada pakaian lagi? Walaupun ada manusia yang mau pakaian masuk dalam kubur ada, tapi bukan orang Islam lah. Tapi ada budaya agama lain, dia bawa sekali. Kereta pun dia bawa dalam kubur. Ada. Kereta pun ditanam sekali. Kereta, katil, alat solek-solek dia, dapur, semua dia masukkan dalam kubur. Tapi kena kubur yang besar lah. Kubur kecil tak boleh. Kubur kita saya orang Islam ni, mana kubur dia besar, kecil je. Ni kubur bukan orang Islam, orang agama lain. Dia tengok, dia bawa masuk sekali. Kereta pun dia masuk. Minyak petrol bawa sekali. Minyak petrol bawa sekali. Sebab apa? Nanti besok nak isi minyak, kalau minyak habis, nak isi kat mana? Standby petrol sekali. Dah lah kereta bawa, mesti ada petrol. Bawa kereta petrol tak ada, macam mana? Tak ada guna lah. Ini mesti ada petrol sekali. Bawa sekali lah. Duit bawa sekali, masukkan kubur, bawa duit sekali. Tak tahulah apa benda yang boleh dibeli besok akhirat. Ada ke shopping ke, komplek ke, nak beli ke? Tak? Ataupun 7-Eleven ke, boleh berhenti sekejap, isi minyak apa tu, isilah, belilah barang-barang berpatut kan, bekalan kan. Tapi bukan agama kita lah, agama lain lah buat macam tu. Sebab agama lain separuh ni dia kadang pelik sikit, ikut pada kepercayaan mereka. Dia buat macam tu. Baik. Seterusnya harus tetapi sia-sia, tidak beri manfaat. Jika dia harus yang tidak beri manfaat, maka malaikat kiraman katibin akan mencatatnya sebagai perkataan tidak ada memberi kebaikan dan menyampaikannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalamnya tercatat perkataan yang sia-sia, kemudian dibaca di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang menerima buku amalannya daripada belakang ataupun tangan kiri, belah kiri, jadi mereka itu dalam keadaan berkecita. Siapa menerima buku amalannya daripada belah kanan ataupun daripada depan, maka dia akan gembira. Sono kan, senok baca kan, sono baca tu, banyak kan, pahala ni macam-macam dan sebagainya. Terbahagilah orang macam tu lah. Baik, seterusnya perut. Wallahu a'lam bissawab. Miskin. Ada pertanyaan tak? Saya tutup. Ada? Tak ada? Tak ada mana faham tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqa wa ma'lum taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyan dapata ya alim. Nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala futu'al arifin. Allahumma fakana bidin, Allahumma fakana bidin, Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma
وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك الله يا غني يا حميد يا مغني يا معين يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد أغنى بحلالك عن حرامك بفضلك عن ما سوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل على